Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ingat lagi tak dengan saya, Ustazah Fatimah yang pernah jawab tahun lepas, masa tahun 1. Hari ini kita sambung lagi pelajaran kita pada minggu lepas, iaitu surah An-Nas. Alhamdulillah ramai yang hantar tugasan rakaman suara dan rakaman video membaca surah An-Nas pada minggu lepas. Jadi hari ini kita sambung lagi, kita belajar cara membaca surah An-Nas dan juga kita tengok beberapa pengenalan berkenaan dengan surah An-Nas. Sekarang mari kita tengok sama-sama buku teks tajuk surah An-Nas. Tengok buku teks. Masing-masing semua dah dapat buku teks kan? Tengok pada ini kulit dia, muka depan. Kita pergi pada tajuk surah An-Nas. Tengok di sini. Di sini kandungan ni. Awak akan belajar surah An-Nas, belajar membaca dan kena belajar hafal. Alhamdulillah yang hantar video dan rakaman suara hari tu dah hafal. Cuma perlu baiki bacaan. Tengok tajuk mana surah An-Nas. Ini dia surah An-Nas. Surah An-Nas ada sebanyak 6 ayat. Ada 6 ayat surah An-Nas. Info berkenaan dengan surah An-Nas. Surah An-Nas ialah surah yang terakhir dalam Al-Quran, iaitu surah yang ke-114. Kalau awak buka Al-Quran, tengok belakang sekali tu, akhir sekali ialah surah An-Nas. Nombor surah yang ke-114. Maksudnya dalam Al-Quran ada 114 surah. Sifat was-was manusia berpunca daripada jin dan manusia itu sendiri. Dalam surah An-Nas kan ada perkataan waswasil khannas. Jadi sifat was-was. Apa itu was-was? Was-was ni sifat yang kita buat sesuatu, lepas tu kita teragak-ragak. Kita dah buat ke belum? Macam tu contoh dia kan. Ini sifat was-was tu, teragak-agak tu adalah berpunca daripada gangguan jin dan juga berpunca daripada manusia itu sendiri. Jadi sebagai manusia dan sebagai seorang Islam, kita kena elakkan daripada bersifat was-was. Was-was ialah perasaan kurang yakin yang sering mengganggu manusia dalam menunaikan ibadah. Kadang-kadang contohnya ambil wuduk. Tadi dah ambil wuduk ni berapa kali ya? Macam tu. Dah basuh ke belum? Dah niat ke belum? Itu tak elok, sifat tu kita kena elakkan. Sekarang mari kita tengok, kita sama-sama dengar cara membaca surah An-Nas, contoh bacaan yang baik untuk kita ikut. Sama-sama kita tengok dan kita dengar bacaan surah An-Nas yang baik untuk kita ikut jadikan contoh. Sekali lagi kita dengar. Sama-sama ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil
Okey, di sini bin nas dekat sini. Okey, ba dan nun ni ba baris bawah bertemu dengan nun ada tanda sabdu. Di sini awak kena dengungkan dia. Dengung dua harakat. Qul a'udzu birabbin nas. Lama sikit. Sebut bin nas tu lama sikit. Okey. Kita tengok ayat kedua. Okey, sama juga ayat kedua, Malikin Nas. Okey, jadi setiap ayat dalam surah An-Nas ni di hujung ayat dia akan jumpa tempat kena dengung dua harakat. Okey, di sini kena baca perlahan sikit. Perlahan maksudnya bukan perlahan suara. Tak perlu baca laju-laju supaya boleh sebut dengan betul. Okey. Min syarril waswasil khannas. Waswasil khannas. Kalau kita laju-laju dekat sini sebutan ni waswas, dia dah jadi keliru nak sebut waswasil khannas. Okey, tak perlu baca laju-laju. Bukan boleh baca teratur dengan teratur satu-satu sebutan supaya lebih betul. Okey, kita tengok dulu balik ya. Okey, di sini pun sama. Ramai yang keliru dekat sini. Yuwas wi sufi. Satu-satu. Kalau tak boleh sebut laju, tak boleh sebut dengan baik, jangan laju-laju. Allazi yuwaswi sufi, yuwaswi sufi sudurin nas. Okey. Yuwaswi sufi. Dengar elok-elok, lepas tu berlatih sebutan tu dengan baik. Okey. Okey, diharapkan nanti boleh perbaiki lagi bacaan. Itu semua yang hasil kesimpulan daripada ramai yang menghantar rakaman suara dan rakaman video. Okey, bagus. Dah hafal tu bagus, cuma baiki bacaan awak supaya makin baik, makin bagus. Okey. Okey, kita pergi kepada latihan. Semua dah dapat buku latihan. Jadi, hari ni boleh cuba buat latihan di dalam buku latihan awak. Okey, kita tengok muka surat berapa nak buat. Okey, dalam buku aktiviti awak yang warna kuning tu, tengok muka surat pertama. Okey, muka surat pertama ni senang sahaja. Mula-mula kena baca dulu. Okey, baca dulu, pastikan awak dah kenal ayat. Okey, boleh tengok rujuk dalam buku teks seperti yang ditunjukkan tadi. Kemudian dia minta awak baca dan nomborkan potongan ayat yang sama. Okey, contoh dia bagi di sini birabbin nas, nombor 1, dia letak nombor 1. Okey, di sini mana yang sama dengan birabbin nas? Okey, dekat sini nombor 1. Okey, ilahin nas. Okey, nombor 2. Mana ilahin nas? Okey, ni boleh letak nombor 2. Okey, ini muka surat 1. Kita tengok. Okey, ini muka surat 2. Okey, muka surat 2, baca kalimah dan sesuaikan dengan potongan ayat. Okey, di sini belah kiri ni potongan ayat, belah kanan adalah kalimah. Maksudnya dalam kalimah dalam ayat ni mana ada kalimah? Contoh dibagi maliki. Okey, kat mana maliki? Oh, di sini ada malikin nas. Okey, nombor 1 ilahi.
Ilahi. Dekat mana ada ilahi? Oh, di sini ada ilahin nas. Okey, boleh sesuaikan dekat sini. Okey. Kalau rasa banyak masa, nak boring ke, bosan nak buat aktiviti lain, saya benarkan awak warnakan kotak-kotak ni. Janji jangan guna warna hitam. Kalau guna warna hitam, nanti dah tak nampak tulisan yang dalam ni. Guna warna cantik-cantik, warna-warni, boleh. Okey, kerja dah siap, boleh warna. Okey. Okey, sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Minggu depan nanti kita masuk tajuk baru, insya-Allah. Saya harap hari ini ramai yang melibatkan diri dalam PDPR. Okey, boleh hantar gambar secara personal pada saya, gambar hasil kerja awak, ataupun kalau nak hantar rakaman suara awak baca surah An-Nas pun boleh. Okey, selamat belajar. Terima kasih.